قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada sesiapa yang takut kepada kebesarannya dua syurga. Syurga ma'rifah di dunia dan syurga perhiasan di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Kita berada pada bab khauf, bab takut pada Allah Ta'ala. Kita dah lihat sebelum daripada ini dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan ta'rif, definisi khauf, kemudian seruan dan pujian kepada orang yang mempunyai sifat khauf. Pada malam ini sambungan dalam tajuk kecil di bawah tajuk besarnya khauf, iaitu janji Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang yang takut kepada Allah. Baik, kata muallif, Allah telah menjanjikan kepada sesiapa yang takut kepada kebesarannya, kebesaran Allah. Allah janjikan apa? Janji dua syurga. Satu, syurga ma'rifah ketika masih di dunia. Dan yang kedua, syurga perhiasan setelah kita meninggal ataupun bila kita balik ke akhirat nanti. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Allah Ta'ala kata, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua syurga akan dikurniakan kepada orang yang takut pada Allah Ta'ala. Di saat menghadap Allah, dikurniakan dengan dua kelebihan syurga, iaitu syurga ma'rifah dan syurga yang hakiki di akhirat. Ada juga ulama mengatakan tafsiran berkenaan dengan jannatan ni banyak. Kalau tuan-tuan buka tafsir, memang banyaklah ulama menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan jannatan ni, dua syurga ni. Ada ulama mengatakan jannatan ini, dua syurga ini adalah satunya muajjalah fid dunya. Satunya Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu segera di dunia lagi. Kita dah boleh rasa syurga itu. Syurga mana? Dia kata min halawati ta'ah, keseronokan dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Itu antara syurga yang Allah Ta'ala kurniakan segera kepada kita di dunia. Syurga itu hasil daripada ma'rifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mengenal siapa yang menyuruh kita melakukan taat, maka pasti akan datang kemanisan. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah ada dalam dirinya, kalau kita nisbah pada diri lah, tak ada diri. Allah Ta'ala supaya kita selagi dia terbayang berdiri macam kita, ada tubuh badan. Nak suruh mudah kita faham, maknanya Allah Ta'ala ni macam kita sebagai mak ayah lah. Walaupun nampak berat suruhan tu pada orang yang kita suruh, tapi tak ada mak ayah yang nak menyusahkan anak-anak. Walaupun berat nampak ibadat-ibadat taat
perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh kita tinggal, tapi tak ada satu pun Allah Ta'ala suruh kita buat ataupun suruh kita tinggal sebab nak menyusahkan kita. Tidak. Bila kita kenal sifat Allah Ta'ala, maka kita tahu dia ni sangat-sangat latif, sangat-sangat rahman, sangat-sangat rahim. Bagai-bagai lagi sifat jamal yang ada pada Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat jamal ni nak menghumban manusia kita, hamba yang sedaif ini ke dalam neraka. Habis tu dibuat neraka, dibuat dosa, nak suruh kita buat pahala. Dibuat neraka nak halau ke syurga. Bukan nak humban kita dalam neraka, tidak. Bukan nak suruh kita jatuh pada dosa, tidak. Tapi biar kita kenal ni dosa, nama dia, ni pahala. Bila kau kenal ini dosa, maka kau jangan buat. Kau buat pahala. Tapi dalam diri kita ni ada satu lagi unsur, iaitu nafsu. Depan nanti dia sebut satu lagi ayat. Cuma nak sebutnya, bila mana Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang rasa halawah, rasa manis. Dalam hadis Nabi pun sebut, seseorang itu akan diberi rasa kemanisan iman dia. Maknanya imannya ada rasa. Sebagaimana rasa makanan tu, manis makanan kita makan, air kita minum manis. Begitulah imannya ada kemanisan. Kalau tak ada kemanisan, tak ada rasa, para sahabat tak berkorban. Siapa diri kena seksa, sabran ya apa ala yasir, sabarlah. Nabi hanya sebut sabran ala yasir saat dia diseksa. Nabi hanya sebut sabar je. Apa yang ada dalam jiwa mereka saat itu sehingga mereka sanggup duduk dalam situasi itu? Pasti iman yang mereka pegang, yang mereka percaya itu memberi satu rasa dalam jiwa mereka sehingga mereka tak sanggup menyebut di lidah mereka, di lisan mereka perkataan kufur. Kita ada rasa tak lagi? Iman kita manis. Kalau tak rasa lagi, belum capai halawatul iman yang Nabi sebut dalam hadis. Sebab Nabi mengatakan iman itu ada halawah dia, ada rasa. Begitu juga dengan ibadah. Ada halawah. Sehingga Nabi sebut, hubbiba ilayya. Aku ni dijadikan oleh Allah Ta'ala rasa kasih dan cinta. Salah satu daripadanya, 3 perkara yang Nabi sebut itu ialah as-salah. Semayang Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata, aku dijadikan oleh Allah Ta'ala suka pada semayang. Sebab apa? Dalam semayang tu ada ketenangan padaku. Kalau kita tak berasa tenang lagi dalam solat, maknanya belum capai. Sebab Nabi mengatakan dalam solat tu ada ketenangan. Sebab tu bila Nabi ada urusan, ada kepayahan, ada kesusahan berlaku, maka dia bersegera mendirikan solat. Kerana berada dalam solat itu suatu ketenangan yang dicapai oleh jiwa baginda Nabi. Kita bersegera kepada apa? Saat ada kesulitan, ada kepayahan dalam hidup kita. Ada tergendala sesuatu perkara, rezeki terlambat dalam hidup kita. Kemana kita pergi? Ke solat, cari orang, ke apa kita buat? Sedangkan Nabi mengatakan dalam solat itu ada ketenangan. Maknanya ada rasa tenang, rasa seronok duduk di dalam tu. Itu yang disebutkan sebagai jannatani, 2 syurga, satunya muajjalah fid dunya, rasa kemanisan. Dan kemanisan itu yang ulama sebut, bila Allah Ta'ala kata jannatan, syurga ni sebagaimana di akhirat ada tingkatan dia, maka kemanisan itu juga ada beza-beza. Kita duduk dalam satu baris solat, semua dalam satu saf yang pertama semua. Tapi kemanisan berbeza-beza. Orang ni rasa manis dia lain, orang ni rasa manis dia lain. Orang ni tak rasa apa-apa, orang ni masih rasa pahit lagi solat. Macam-macam rasa ada dalam diri. Jadi jannatan itu adalah syurga yang dikurniakan di dunia ni. Andai kita kecap di dunia kemanisan ibadat, kemanisan taat, maka itulah di antara tafsiran ulama syurga yang disegerakan di dunia. Lepas tu syurga yang ditangguh kepada kita di akhirat, sebagaimana yang kita maklum tu lah.
syurga yang penuh dengan segala perhiasan dan janji Allah Ta'ala telah pun darajat juga. Ada tingkatan juga, syurga bawah, syurga atas. Maknanya berbeza-beza juga nanti. Kita duduk dalam syurga mana? Syurga bawahkah kita ataupun syurga yang paling atas sekali? Sebagaimana di dunia berbeza kemanisan rasa syurganya, begitulah di akhirat pun berbeza-beza juga. Ada orang duduk di bawah syurganya, ada orang duduk tingkatan paling tinggi bersama para anbiya salihin dan sebagainya. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih. Siapa-siapa yang duduk di dunia lagi, duduk beringat rasa takut dah, suatu masa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala jannatani, 2 syurga. Satu di dunia, satu di akhirat. Atau ada ulama tafsirkan begitu. Baik. Satu. Yang kedua, sesiapa yang takut kepada kebesaran Allah, Allah menjadikannya syurga sebagai tempat tinggal. Ini balasan di akhirat. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Bila ni? Ketika wukuf dia, ketika berdiri dia di akhirat esok. Takutnya bila? Sini takut dah. Gitu. Bukan di sana baru takut dah. Sini ni takut dah. Duk mikir dah ni. Aku kalau pergi dalam keadaan macam ni, diri di depan Allah Ta'ala, nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Dengan ilmu tak ada, dengan amal tak ada, dosa banyak, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah. Tu muhasabah dalam bab dulu. Bila duk tengok gitu, mari takut. Sebab apa? Di akhirat nanti tak ada seorang manusia pun sanggup akak kepala tengok. Hanya yang duk berlakunya di cerita dalam hadis, jeling-jeling ya. Nak ke mana ni kita ni? Berjalan dalam keadaan tunduk, kepala belakang. Nak bergerak, kena bergerak sikit-sikit. Sebab apa? Orang ramai. Jeling orang sebelah. Nak ke mana kita ni? Aku pun tak tahu nak ke mana kita. Depan duk dengar api neraka Jahannam duduk menyala-nyala. Tuan-tuan duk baca dalam surah Al-Mulk. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tu dia bunyi buf. Campak dia bunyi buf, dia sambar. Campak je bunyi macam tuan-tuan campak di api besar. Tuan-tuan membakar sampah ke apa. Bila tuan-tuan campak dia bunyi. Begitulah ibarat api neraka Jahannam yang lebih besar daripada api dunia berkali ganda. Tu tuan-tuan duk baca dalam surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam duk baca. Tengoklah maksud dia. Allah Ta'ala cerita tu. Bila tahu besarnya api ni, dengan tubuh kita yang sangat-sangat dhaif ni, sangat-sangat kerdil, bakar dengan api dunia pun. Kalau 90% tubuh kita hangus dalam kebakaran dunia pun, ghalibnya tak selamat dah. Tuan-tuan bayang kita nak dicampak duduk di dalam api neraka di akhirat yang berkali ganda panas. Sebab tu orang yang takut pada Allah Ta'ala ni, dia bina ketakutan dia di mana? Bukan ketika duduk depan Allah Ta'ala baru takut. Itu tak pelik lah. Sebab apa? Duduk depan nampak dengan mata kepala sendiri dah. Tengok dengan ainul yaqin dah. Ni dengan ilmu yaqin. Dengar tu Quran cerita, dengar Nabi cerita tu pun rasa gerung dah. Ni ilmu yaqin. Bukan tengok dengan mata lagi. Di akhirat tengok dengan ainul yaqin dah. Bila tengok dengan mata kepala tak sampai ke hakul yaqin lah. Yakin sungguh-sungguh lah. Tapi sekarang ni kita bina dah rasa gerung, rasa takut pada Allah Ta'ala. Orang yang macam ni kata Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih. Bila dia berasa gerung takut pada Allah Ta'ala di akhirat, maka wanahan nafsa 'anil hawa. Maka apa yang dia akan buat? Tindakan dia daripada takut ini akan berlaku. Maknanya takut ni bukan sekadar duduk mulut.
Bukan sekadar dia sebut takut aku pada Allah Ta'ala, lepas sebut takut mengumpat pula, lepas sebut takut tipu orang pula, lepas sebut takut menipu pula dan sebagainya lah, buat dosa itu ini pula pada Allah Ta'ala ataupun dengan manusia. Mulut dia sebut takut, tengok dia sebut. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang takut pada Allah Ta'ala, tindakan praktikal dia buat ialah nahan nafsa anil hawa. Tak duduk saja, tak cukup dengan duduk saja cerita takut aku pada Allah Ta'ala, lepas tu duduk saja relax, tak ada pedah itu. Tu bukan takut nama dia. Kita zaman sekolah takut pada cikgu. Bila kita kenal cikgu A dengan cikgu B ni baik, cikgu A ni garang. Kita yang cikgu A ni mesti tanya tiap-tiap tanya cek tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Tanya member-member, ada kerja rumah tak cikgu A bagi? Ataupun tengok sendiri, cek sendiri, tengok dalam buku ada cikgu A bagi kerja tak? Sebab apa? Kita tahu cikgu A ni garang, takut kita. Tapi kalau tak takut ya, jawab dia, kerja rumah orang bagi 10, tak buat langsung, buat 1. Orang bagi 2-3 kali, dah sekali tak buat lagi, ataupun sekali baru buat. Tu tak takut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, orang yang takut, tindakan praktikal dia, amali dia ialah nahan nafsa anil hawa. Tu dalam hadis Nabi sebutkan. Kenapa dinamakan al-hawa? Hawa ni, hawa kita panggil hawa nafsu. Istilah Melayu kita panggil hawa nafsu. Nafsu tu diri kita sendiri. Hawa ni sifat ma'ani kepada nafsu. Hawa ni pengipas. Babu Zik sebut pengipas. Dia kipas diri kita, suruh kita buat jahat. Sebagaimana kipas kita guna untuk kipas api, kita nyalakan arang contohnya, lepas tu kita nak bakar sate. Kalau kita tak kipas, dia lama-lama mati. Jadi kita kipas. Orang tak kipas dah sekarang ni, orang bubuh apa? Bubuh kipas sebiji tu. Duk musim situ lah kipas tu. Cuma nak sebutnya kita kipas dia nyala membara. Hawa ni kerja dia kipas diri kita. Kipas diri kita. Kalau nafsu kita duduk di ammarah bisu, maknanya dia kipas kita supaya buat jahat. Bila sebut ammarah, maknanya kerja nafsu ni ta'muru wa ta'mur. Suruh dan suruh buat jahat. Kita khabar ke tidak? Diri kita ni duduk di ammarah ke duduk mana? Takut tak sedar, rasa-rasa macam tak ada dah suruh buat jahat dalam diri kita. Tu makna tinggi tu kita tu. Kalau kita berasa tak ada dah nafsu aku duk suruh buat jahat, maknanya kita orang tinggi. Sebab apa? Tak ada dah nafsu duk suruh buat jahat. Naik tu daripada amarah naik kepada lawamah tu. Tapi kalau diri kita duk suruh buat benda jahat lagi, maknanya kita duduk di amarah lagi. Duk suruh dan suruh. Jadi ulama kata kenapa dinamakan hawa? Itu adalah hawa. Dinamakan hawa itu adalah hawa kerana hawa ni ialah mailun nafsi. Kecenderungan diri kita kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita jatuh ke dalam neraka nanti. Kecenderungan diri kita melakukan sesuatu yang menyebabkan akhirnya tuan dia ataupun kita ni jatuh ke dalam neraka. Itu hawa yahwi, menyebabkan kita akhirnya di akhirat nanti jatuh ke dalam neraka. Jadi orang yang takut pada Allah, tindakan dia, praktikal dia ialah nahan nafsa anil hawa. Maka tingkatan hawa nafsu ni ada 7. Bawah sekali ialah ammaratun bisu. Nafsu yang duk suruh kita buat jahat. Bila duk ada di kita ni, lepas daripada kita lahir. Mula-mula lahir, Nabi sebut dah, setiap yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahir atas fitrah, atas Islam, comel. Budak comel-comel lah kau. Perangai comel-comel. Tuan-tuan tengok budak kecil, masuklah kau. Berkawan semua. Dia bertemu sama-sama dia boleh berkawan. Naik umur macam kita, ada orang yang kita rasa kita boleh pergi masuk dengan dia. Ada orang kita kata, aku tak boleh masuk dengan dia ni. Sebab apa?
Berasa aku ni miskin, hina, dia tu orang kaya. Ada benda tu dalam hati tu. Budak-budak ada masalah. Dia masuk sebab apa? Kebendaan belum duduk dalam jiwa dia. Siapa yang memasukkan dalam diri dia? Sekeliling. Boleh jadi kita. Zaman kecil, kita ajar dia beli baju selak. Yang ni baju marinya pre-love. Pre-love ke dia panggil? Yang bandel-bandel. Yang mari daripada bandel. Yang ni kita ajar dia, yang ni yang branded, yang ori. Yang ni yang kopi ori. Kita ajar pada anak kita. Ni yang ori, yang ni yang kopi ori. Yang ori ni mahal ni. Yang ni orang-orang kaya pakai. Nampak kita masuk kan? Belum ni tak ada apa dia. Dia tak kenal pun yang ni ori, yang tak ori. Dia pakai ya. Tuan-tuan bagi baju murah, dia pakai yang murah. Tuan-tuan bagi baju mahal, dia pakai yang mahal. Bila dia naik, kita ajar ataupun orang sekeliling dia ajar, dia mula rasa. Dia pakai baju ni, baju yang mahal, yang ori, branded, beli di Al-Ihsan. Member dia pakai baju sama, corak sama, bentuk sama, tapi member dia kata beli di Uptown, kopi ori. Maka yang kau beli murah, yang aku beli mahal. Dah beza rasa dah. Dah mula masuk dah dunia. Sampai ke umur kita pun berasa lain dah. Kita naik kereta kecil, kita berasa kita hina. Kita naik kereta besar, kita rasa kita gah. Kita duduk dalam rumah besar, kita rasa kita kaya. Kita duduk dalam rumah kecil, kita rasa kita miskin. Semua sifat kita buat belaka tu. Semua sifat kita buat belaka. Agama sebut rumah ya, tempat berteduh. Ada tempat berteduh daripada sejuk, daripada panas. Agama tak kata rumah ni rumah orang kaya, rumah ni rumah orang miskin. Kawasan ni kawasan orang kaya, kawasan ni kawasan orang miskin. Tak. Kita yang buat sifat ni. Kalau rumah gini ni rumah orang pendapatan B40. Rumah gini ni ni T20. Yang ni M berapa tau? Cuma nak sebutnya ialah kita buat sifat, maka duduk dalam diri kita. So bila kita tak ada duit, kita berasa miskin. Bila kita ada duit, kita berasa kaya. Siapa yang ajar ni? Kita ajar. Anak kita masa kecil-kecil tak ada gitu. Sebab tu dia boleh masuk, saya sebut anak-anak kecil dia boleh masuk berkawan semua. Dia datang ke masjid, asal dia tak kenal kawan, tiba-tiba dia boleh berkawan. Kita payah nak masuk. Tengok orang ni, set-set elit lah kawasan ni, tak boleh masuk. Set-set elit pun berasa dia lebih elit. Apa dia elit berbanding dengan orang-orang yang tidak elit. So dia tak nak masuk juga. Siapa yang menyebabkan diri kita jadi berbeza ni? Kita sendiri. Sehinggalah diri kita terambil sifat yang saya sebutkan tadi. Jadilah suruhan-suruhan yang tak elok dan tak baik. Mulalah masuk menghina orang, caci orang, merendahkan orang, angkat diri dan sebagainya. Semua amarah bisu. Daripada nafsu kita yang fitrah, kemudian dia masuk. Sebab apa? Jiwa kita ni kita ambil daripada sekeliling. Andai kita dididik dengan bersih, kita diajar dengan bersih, maka jiwa kita akan tetap dengan fitrah. Kita diajar, dididik, kekayaan ni tak dipandang pada harta benda. Kaya ni dipandang apa? Kaya ni dipandang pada kaya jiwa. Dia ajar gitu pada anak dia. Sifat agama aja. Ghina nafs. Bukan ghina mal. Bukan kaya harta. Tapi kita ajar kaya harta. Tu anak kita rasa ada harta, ada duit, kaya. Boleh belanja kawan, aku orang kaya, ayah aku orang kaya, banyak duit. Dia cerita pada kawan dia. Sebab apa? Sebab dia dah belajar dah. Kita dah ajar. Tapi kalau kita kata kaya ni bukan sebab kita ada duit banyak. Kaya ni bila kita kaya jiwa, kita lapang dada, kita boleh berjiwa besar, kita boleh memaafkan orang. Saat kita boleh bertindak, kita maafkan orang. Ni orang yang kaya jiwa. So anak kita besar dalam keadaan jiwa dia besar. Dia boleh duduk dengan siapa-siapa. Dia boleh masuk dengan siapa-siapa. Orang miskin dia boleh, orang kaya dia boleh. Sebab apa? Miskin bukan tengok pada harta benda zahir. Miskin kaya bukan lihat pada luaran. Ni amarah bisu. Masuklah amarah bisu, suruh kita buat tu, buat jahat tu, buat ini dan sebagainya. Ini yang kita duduk nak selesai balik ni jiwa kita. Ngaji pula tasawuf, cari ilmu pula. Sebab apa? Nak patah balik semula nafsu kita yang cantik dulu.
yang dah jadi jahat, jadi tak elok, jadi tak comel, duk suruh pada benda jahat ni, nak suruh jadi baik semula. Supaya apa? Supaya nafsu kita ni tunduk balik kepada formula dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita duk ngaji, nak kenal nafsu-nafsu kita. Jadi bila kita kenal nafsu kita duduk di duduk di ammarah bisu, maka kita kena tahu pula cara macam mana nak selesai nafsu ammarah bisu. Ulama sebut formula dia. Cara nak berubah ni nafsu ammarah bisu. Kata ulama, satu, taqlilul alaf. Kurangkan kebiasaan dia. Apa kebiasaan nafsu ammarah? Suka makan, sedikitkan. Suka bercakap, sedikitkan. Suka tidur, sedikitkan. Ada seorang anak murid Syekh Muhammad Faiz. Kalau tuan-tuan kenal almarhum Syekh Muhammad Faiz ni mursyid tariqah Ahmadiyah Negeri Sembilan. Almarhum dah. Apa? Nak cerita apa tadi? Tak ingat tuan-tuan. Nak cerita apa tadi? Hilang tak jadi. Mana tadi? Nafsu ammarah bisu. Kita bagi cerita kok kat tuan-tuan. Orang yang takutkan pada Allah Ta'ala, maka dia akan menahan diri dia dengan cara macam mana? Satu, nafsu ammarah bisu ni taqlilul alaf. Taqlilul alaf, menyedikitkan kebiasaan yang kita duk biasa buat. Mari pula contoh. Gini. Ada seorang anak murid yang follow rapat dengan dia. Cerita. Dia kata dia ikut Syekh keluar. Dia kata pukul berapa? Tidur pukul 2. Tidur pukul 2. Pukul 3.30 kalau tak silap dia sebut. Pukul 3.30 Syekh kejut dah. Tidur pukul 2, pukul 3.30. 2, 3, 3.30. 1,5 jam. 1 jam setengah. Syekh kejut, Syekh kata apa? Bangun. Siang dah. Pukul 3.30 siang dah. Syekh tak tahu tidur ke tidak. Tidur ke tidak tak tahu. Tapi dia kejut anak murid dia yang dah tidur. Rasa baru sekejap aku tidur tadi pukul 2, rasa baru tidur. Syekh kejut pukul 3.30 ni. Syekh kata, bangun siang dah. Cerah dah. Pukul 3.30 cerah dah. Tuan-tuan baru nak tidur lepas habis bola kalah 3-0. Contoh. Bola habis awal lagi pukul 11 habis dah. Tapi tak puas hati duk buah pula Siapa pukul 2 baru balik rumah, baru nak tidur. Pukul 3.30 orang bangun dah. Alhamdulillah ni. Orang tanya Syekh, macam mana Syekh boleh duduk dalam keadaan malam sedikit tidur, siang pun nampak tak penat. Kita tidur malam, siang tidur, majlis ilmu tidur juga. Macam mana lemah sangat kita ni. Tapi gak cerita bak kahwin, gak samsu, aku juara. Nak kahwin 4 juga kita pun. Sebut contoh. Orang tanya Syekh, macam mana Syekh tak penat Syekh ni? Dia kata nak tak amalan? Dia kata baca ayat dalam surah Al-Anbiya. Ada nombor dia lah, saya tak nak sebut dah nombor tu. Baca yang ni, banyak mana tuan-tuan? Baca 6,000 kali. Maknanya Syekh buat dah tu. Sekali amal 6,000 kali baca. Anak murid dia ambil amal tu, dia kata, aku buat sampai 2,000 tidur. Aku buat sampai 3,000 tidur. Macam mana Syekh boleh baca sepotong ayat ni 6,000 kali? Mujarabnya dia jadi tak letih tubuh. Siang tak tidur, malam tidur sikit ataupun tak tidur juga, tubuh tak letih. Kita mari ibadat letih lalu. Kena dengan nafsu, nafsu tak nak dengar pun.
Nafsu kita memang patah lalu. Ilmu mu jangan dengar. Dia nak patahmu tu. Dia nak perkenal kamu tu. Dia nak main kamu tu. Tak payah dengar. Gitu. Sebab tu suka tidur dalam majlis ilmu kita. Contoh. Kau terasa. Contoh. Tak ada sebut siapa-siapa. Tak nampak ni, tak akan spek ni. Cuma nak sebut contoh. Kenapa jadi nafsu kita gitu? Iya, sebab orang nak perubat kita. Sebab tu dia tak, jangan dengar. Masjid jangan pergi, dia kata, masjid gaduh cerita pasal nafsu. Cerita bak nafsu, kena di kita semua. Atas kepala belakang kena. Masuk orang ngajar pun kena juga. Dia kata tak payah pergi. Kalau mau nak pergi, mau pergi semayang saja. Mau jangan dengar. Jangan duduk dengar orang mengajar. Jangan. Tu. Nafsu ammarah bisu. Macam mana nak ubah dia? Taqlilul alaf. Sedikit kan. Dia mari rasa malah. Kita nak ajar dia ni. Dia mari rasa malah nak semayang. Maka suruh dia semayang juga. Solli, semayang. Malah semayang sunat. Semayang. Malah zikir. Gitu. Marah pada dia, marah. Marah pada siapa? Marah pada diri sendiri. Bukan marah pada orang lain. Semayang. Zikir. Suruh. Walaupun dia rasa malah, walaupun dia rasa pahit, suruh dia. Biar dia buat. Walau dalam keadaan jemu sekalipun. Malah tak ada rasa apa, pahit sungguh-sungguh. Lebih pahit daripada peria lagi. Suruh dia buat. Lama-lama dia akan mari rasa ringan. Lama-lama dia akan mari rasa ringan. Dia akan jadi kebiasaan. Mula-mula memang payah. Lepas tu bagi upah pada dia. Bagus, semayang malam ni. Jom kita pergi makan roti canai. 10 butir balik tidur. Contoh. Bagilah pada dia upah. Sebagaimana orang duk mengajar di zoo tu. Macam mana pinguin ke apa? Ikan lumba-lumba ke? Macam mana ikan lumba-lumba di zoo tu boleh turun tuan dia? Sebab tuan dia ajar. Bahasa lain-lain tu kan. Bahasa ikan dengan bahasa manusia mana serupa. Tiba-tiba boleh ikut. Suruh lompat ikut gelung. Suruh letak bola atas muncung. Macam mana dia boleh turun? Iya, sebab dia ajar. Kita kalau tak ada nafsu kita, kalau duduk dalam kuliah jangan tidur. Tidurlah jawab dia. Walaupun siang tidur, malam tidur cukup. Tidur juga dalam majlis ilmu. Kena ajar. Gitu. Tu dia panggil taqlilul alaf. Dia nak menulis, dia nak bercakap, jangan cakap. Jangan komen. Tak payah tulis, komen lah. Orang duk komen belakang pasal isu-isu ni lah. Tak payah komen. Sebab apa tu? Nak didik ammarah bisu yang ada dalam diri kita. Sikitkan kebiasaan dia, kemudian tad'iful ibadah, tad'ifut ta'at, gandakan ibadat. Ibadat ni jangan tunggu rasa manis baru nak buat. Nak tunggu semayang rasa manis baru nak buat. Nak tunggu baca Quran rasa manis baru nak buat. Tak ya buat dia. Baca dulu walau dalam keadaan pahit. Allah pahitnya nak baca Quran habis muka satu hari baca. Payuhnya nak baca satu muka satu hari dengan gagak kita. Baca. Ajar dia baca. Satu hari baca. Dia nak ambil telefon dah. Jangan. Orang hari ni penyakit ummah hari ni. Dengan sebab telefon tak dengar khutbah. Penyakit tu. Penyakit kita yang kaki masjid dah kadang-kadang. Tak dengar khutbah orang hari ni. Duk tengok telefon. Tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok Insta orang muda lebih lagi. Ada juga orang muda yang baik. Cuma nak sebutnya dunia orang muda, orang tua pun kena juga. Berjalan sambil tengok telefon. Allah, tepat pendek sangat, jadi dekat sangat, tapi makan masa beberapa minit. Sebab apa? Jalan lakos, mata tu tengok di telefon. Penyakit ummah. Galik dengan isu orang, cerita orang. Cerita kita tak tahu ke mana. Kita yang banyak lagi kekurangan ni, semua tak nampak semua tak kena orang. Yang salahnya pemerintah, yang salahnya ialah pegawai, yang salahnya ialah pekerja, yang salahnya ialah petani, yang salahnya ialah bini, yang salahnya ialah siapa? Anak, yang salahnya ialah jiran, yang salahnya ialah sahabat. Dah siapa yang betul dalam dunia ni? Kalau semua orang salah, siapa betul? Kita seorang je ke betul dalam dunia ni? Penyakit apa yang ada dalam diri kita ni? Ni amarah ni.
Amarah duk suruh, seorang je betul. Amarah bisu. Macam mana tak nampak diri kita ni betapa banyaknya aib. Semua salah orang. Orang ni tak kena, orang tu tak kena. Tu yang nak menulis tu, nak komen, nak buat nak buat status dan sebagainya. Orang ni tak kena itu ini dan sebagainya. Sebab duk nampak kita seorang betul. Pelik kalau kita seorang betul dalam dunia ni. Ulama betul-betul lagi. Ulama betul-betul lagi. Ulama ni tak kena, ulama tu tak kena, ustaz ni tak kena, ustaz tu tak kena. Ustaz agamawan pun tak kena juga. Contoh, walaupun ada yang tak kena, cuma nak katanya diri kita ni kadang-kadang tak nampak orang lain salah. Tak nampak diri salah, nampak semua orang lain salah. Kenapa? Amarah bisu. Jadi orang yang takut pada Allah Ta'ala, takutkan akhirat sana nanti apa yang menunggu kita, praktikal kita kena buat sini ialah tahan diri daripada turut keinginan hawa nafsu. Apa yang nafsu kita suruh, canggahi dia, mukhalafah dengan dia. Kalau dia suruh benda yang tak comel, benda yang tak cantik, benda yang bercanggah dengan agama, tu nak tahu mana pula benda yang dia suruh tu, benda molek ke benda tak molek, timbang dengan neraca agama. Timbang dengan neraca agama. Molek dak kita pergi duduk di kedai kopi malam-malam beramai-ramai sampai pukul 1 2 pagi. Molek dak timbang dengan agama. Agama kata kalau mu duduk gini sampai pukul 1 pukul 2 jawab dia, mu balik tidur pukul 3, mu sembahyang subuh pukul berapa? Tu agama kata. Maknanya kita tahu tak molek balik tidur. Tidur awal molek. Tuan-tuan baca dalam Syama'il. Apa yang Nabi sembang selepas daripada sembahyang Isyak? Dalam Syama'il ada cerita. Apa borak Nabi selepas daripada sembahyang Isyak? Tak ada dah borak Nabi selepas daripada sembahyang Isyak. Dunia kita selepas sembahyang Isyak duduk di mana lagi? Macam mana nak bangun awal, pukul 4 nak bangun dah. Kalau pukul 2 baru nak tidur. Tu timbang dengan neraca agama. Neraca agama bagi tahu tak elok. Sebab apa? Apatah lagi bukan neraca agama je. Neraca apa? Neraca kesihatan pun bagi tahu pada kita. Ilmu perubatan pun bagi tahu pada kita. Malam ni sekian-sekian banyak, kena tidur, kena rehat. Untuk apa? Kesegaran di siang harinya nanti. Itu semua ilmu kesihatan pun bagi tahu pada kita. Agama pun ada neraca dia. Nak buat itu ini, ada tanya neraca agama. Sebab tu saya sebut semalam contoh. Bila kita nak buat sesuatu, tak tanya agama dulu. Contoh apa? Zaman orang mewarnakan rambut. Timbul pula zaman ni. Lelaki mewarnakan rambut. Tak tanya agama dulu. Bila dah buat dulu, baru tanya agama. Boleh ke tak boleh ustaz saya mewarnakan rambut ni? Ustaz akan jawablah, mewarnakan rambut ni ada boleh, ada tak boleh. Ada bahan yang mewarnakan rambut boleh, ada bahan mewarnakan rambut tak boleh. Sebab apa? Bahan tu kadang-kadang ada tertinggal di rambut tu. Bila tertinggal di rambut tersebut, maka kita mandi tak sah sebab dia menutup rambut. Ada yang bebas, bila kita bilas dia, kita cuci dia keluar, tapi warna kekal. Ayat tu tak apa. Tu agama bahas panjang lagi. Semua saya semuanya kadang-kadang bila kita buat dulu, tak tanya agama dulu, baru dah kita buat dah, baru nak tanya agama. Agama kata, tak sah ni kalau begini, mau mandi wajib. Sudah. Kena botak rambut, botak. Cukup rambut tu sebab apa? Mandi wajib banyak kali dah ni dengan rambut gini. Rambut ni ada lapisan pewarna rambut tu. Tak sah mandi. Nak macam mana? Jalan keluar dia agama bagi gitu. Cuma nak sebutnya, kita buat tu dulu keinginan kita. Keinginan hawa nafsu. Ni fashion modern ni pakai. Fashion modern ni beli pakai. Tak tanya dulu agama. Harus kau pakai ni. Boleh kau pakai ni. Halal kau pakai ni. Kau dedah aurat ni. Tengok orang pakai baju pendek size body pula kau pakai juga kita. Padahal waktu sujud nampak punggung. Tapi sebab apa tak tanya agama dulu? Amarah bisu. Dia setuju benar. Sebab apa? Mu sembahyang nanti tak sah. Bila mu sembahyang tak sah, sekali dah dengan dia. Suka sangat dia kita sembahyang tak sah. Bila timbang agama, baju ni walaupun dia fashion, tapi kalau kita pakai nampak aurat, buat apa? Kalau waktu tak sembahyang tak nampak, waktu sembahyang nampak, nak buat apa? Susah.
Keluar kita nak semayang di luar, katakanlah tak sempurna balik, semayang dalam keadaan baju yang pendek tersebut. Bila rukuk, bila sujud nampak punggung dan sebagainya, tak sah. Tak nak wakaf. Timbang agama dulu. Tapi doa ditunggu hawa nafsu. Sebab tu Al-Quran sebut wa man adallu mimman ittaba'a hawahu hudan minallah bighairi hudan minallah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang turut hawa nafsu dia min ghairi hudan minallah, tanpa dia pandu, tanpa dia tengok kepada hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak ada timbang-timbang dah. Tak ada tengok-tengok dah. Pada apa? Pada ajaran agama dulu. Dia buat je apa saja yang dia berasa nak buat. Kita yang mengaji ni pun tak terlepas juga daripada keadaan tersebut. Baik. Mana tadi? Jadi ayat ni sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, yakni di akhirat nanti, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Itu praktikal dia. Kerja kita di sini ialah tahan diri kita daripada turu keinginan hawa nafsu kita. Bunyi tadi. Maka sesungguhnya bagi orang ni, sebab tu kata janji Allah Ta'ala tu, cuma dalam ayat tu tak ada, tuan-tuan kena tambah fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam terjemahan ada, dalam ayat tak ada. Tambah di bawah tu sikit, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang macam ni, orang yang duduk di dunia lagi berasa takut dah pada Allah Ta'ala, dan dia buat apa? Dia tahan diri dia daripada tu hawa nafsu. Kata Allah Ta'ala janji fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang macam ni Allah Ta'ala sediakan kepada dia tempat tinggal nanti di akhirat, di dalam syurga. Situ dua ayat janji daripada Allah Ta'ala. Akan datang insya-Allah dia akan sebut pula Syekh Ahmad Zarruq di dalam qawaidnya ada menyebut di antara pendorong amal adalah khasyah. Di antara bawaih pendorong motivasi kepada kita beramal ni adalah sifat takut pada Allah Ta'ala. Itu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.